maka doa tu akan jadi termakbul. Jadi saya mungkin dulu orang doa, dia kata haram jadah betul budak ni duk buat kemas boleh. Kan aku nak tengok satu hari nanti dia jatuh. Dia kata macam tu ya. Satu doa dah. Kan jadi kalau kata 44 orang kata, 40 orang kata tak apa, aku nak tengok dia ni satu hari nanti dia jatuh, nak tengok macam mana dia nak rasa diri dia. Kan jadi benda tu dia satu doa. Kan jadi bila kita buat salah ni, kan kita rasa ego, kita tak mau minta maaf. Macam saya dulu lah. Bila buat salah, kita tahu benda tu salah. Tetapi kita takut martabat kita jatuh. Kita takut, aku ni pointer tinggi ni, aku kerja kerajaan ni, tak boleh ni. Walaupun benda tu salah, tapi kita nak pertahankan salah kita tu, disebabkan kita takut maruah kita jatuh. Kita takut maruah kita jatuh. Jadi benda tu yang menimbulkan kebencian kepada orang. Sebenarnya benda ni simple lah tuan-tuan. Kalau kita buat salah ni, Islam ajak kita untuk minta maaf. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ustaz kan, kalau kita pergi melawak dengan ustaz, saya terasa hati dengan ustaz. Dan tu juga dia minta maaf. Dan tu juga dia minta maaf, dia tak mau ada masalah dengan orang. Jadi orang kata apa, benda ni simple lah. Bukan susah pun. Benda ni saya cakap pada diri saya lah. Saya tak mau cakap pasal diri dia lah. Jadi orang kata apa, bila kita famous ni, kita perasan diri kita ni macam artis. Kita perasan diri kita ni macam artis lah. Aku follower ramai. Kita tak tahu orang hak follow kita tu, dia tergolong, ada orang hak yang suka dengan kita, ada orang hak tak suka dengan kita. Dia follow untuk kritik kita, ada dia follow sebab dia suka dengar cara kita cakap, ada dia follow mungkin dia kawan-kawan kita hak kenal kita lama, ada yang dia follow mungkin atas sebab faktor politik, sebab dia tengok kita orang UMNO, dia nak sokong orang UMNO, dia follow. Dia banyak lah macam-macam benda orang karenah sebab orang follow kita ni. Dan kita duk rasa kita macam, aku ni follower ramai, aku hebat kan. Aku follower aku cecah sampai, macam saya dulu cecah sampai 70,000. Hebat lah. Aku ni dikenali ramai, pergi mana-mana orang nak selfie dengan kita, orang nak ni. Kita lupa daratan pada waktu tu. Kita lupa apa daratan pada waktu tu. Kita dah tak anggap dah follower kita ni macam sahabat kita, macam rakan kita. Kita duk anggap macam kita nak mereka ni ikut acuan dari kita. Tu masalah dia. Ni yang saya sebut ni, masalah ni duduk pada si rakan kita tu lah yang kita nak tegur dah. Sebab kita duk tengok hari demi hari dia makin kritikal dia punya orang kata apa, makin kritikal dia punya situasi diri dia. Memang dia tak akui benda ni. Orang dalam keadaan ego tuan-tuan, dia takkan mengaku. Macam saya dulu lah, dalam dah kritikal ni. Kita tak mengaku, kita duk kata, aku relax aku biasa ya. Padahal kita ni dah serabut gila ni. Kita ni dah serabut gila dah. Jadi, keadaan dia lah ni dah tengok dia ni makin depression, makin oppression sebenarnya. Dia simple ya tuan-tuan. Kita fikir balik, sebab apa orang marah kat kita. Macam saya dulu, saya duk fikir sebab apa orang marah kat aku sebab aku dulu kemas sangat, kemas cendol. Orang Kedah panggil kemas cendol. Orang Kedah panggil kemas cendol. Aku ni kemas sangat dulu ni. Duk sembang pasal bab agama, serupa aku ni ustaz dah. Duk sembang bab sejarah ni, serupa aku ni PhD, PhD dalam bidang sejarah dah. Duk sembang bab ni, serupa aku tahu serba-serbi lah. Serupa aku ni tahu serba-serbi lah. Tak mau dengar dah pandangan orang. Orang tak suka aku sebab ni. Jadi apa masalah tuan-tuan? Kita mohon maaf lah. Kita mohon maaf. Tuan-tuan semua, perempuan semua, saya dulu, mungkin saya dulu ego, saya tersalah langkah, saya mohon maaf pada tuan-tuan. Orang kan suka kita balik tuan-tuan. Dulu siapa tak kritik saya? Saya pergi mana-mana tuan-tuan, orang sampai nak bunuh. Orang sampai nak bunuh, dia kata hang ni layak dibunuh, darah hang ni halal untuk ditumpahkan kerana hang telah meninggalkan agama Islam. Macam-macam lah orang kata, macam-macam. Macam-macam orang kata. Pada waktu itulah. Dan tak ada follower semua. Bila buat live pun dalam 10 orang je. Tapi kita akuilah kita buat kesilapan. Jadi bila kita buat kesilapan, tuan-tuan, kita kena rendah diri. Orang yang bersalah ni, dia macam ni lah tuan-tuan. Kita ni hamba Allah. Bila kata hamba ni, semua orang ni hamba. Tak ada hak lebih pun. Cekang cendol tak ada hak lebih pun. Kalau nak kata dia ni pegawai, tak. Semua ni kategori samanya hamba. Hamba ni apa sifat dia? Hamba ni dia kena rendah diri. Dia kena malu. Dia kena tunduk. Sebab hamba, kita ni hamba, kita bukannya bos besar pun, kita bukannya pengarah sekalipun, tetap hamba.
Duli yang maha mulia pun, duli tu kalau tuan-tuan faham maksud dia pun, tuan-tuan akan tahu. Semua ni sama yang level di sisi Allah Ta'ala. Dan kita kena merendah diri. Saya tahu benda tu lah. Bila saya dapat benda tu, kita kena, kena merendah diri. Saya bukan ustaz tuan-tuan nak ceramah, tapi saya berdasarkan pengalaman diri kita. Bila kita rendah diri, bila kita cool down, kita turun ego kita, orang akan suka kat kita balik. Orang hak benci kepada kita tu, dia akan suka kat kita. Dia kata, aku benci dia ni dulu sebab ni. Mungkin disebabkan aku dah doa kat dia. Dia jatuh, lepas tu Tuhan dah tunjuk pada dia, dia dah perbaiki diri. Aku kena suka kat dia. Tuan-tuan tahu orang-orang hak benci saya dulu, lah ni duk hantar kat saya macam-macam. Duk hantar pasal hadis, duk hantar pasal agama. Contoh hari tu saya kata semayang 100 rakaat. Ada orang tegur kita. Dia kata, Syafiq, semayang 100 rakaat ni kalau ikutkan majlis fatwa wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tak boleh buat. Dia kira sebagai dia panggil sebagai pemenda tu. Saya dah lupa dah nak urai tak arti lah. Dia baca saya pun, maknanya dia petegur kita. Ada orang-orang hak mana dulu memang benci gila dengan kita. Dia duk berkongsi pasal soal agama dengan kita. Sebab kita apa? Sebab kita merendah diri, kita sedar kita salah. Kita sedar kita salah. Kita sedar kita salah. Kita minta maaf dengan orang. Tu orang kata satu ciri yang betul. Hak ni golongan ustaz lah ajak saya. Sebab kita buat live ni, kita berhadapan dengan ramai orang. Kita tak tahu ni hadut tengok saya ni macam-macam level ni. Bukan Cak Cibur punya level. Bukannya kadang-kadang dia saja tengok je kita, nak tengok kita punya kerenah macam mana. Dia ada PhD. Dia ada PhD, dia nak tengok setakat mana kita punya duk gebang kuat. Kadang-kadang dia lawyer. Kadang-kadang dia tengok, dia faham budak ni pakar undang-undang ni. Aku nak tengok setakat mana dia punya kepakaran dia. Kita tak tahu tuan. Jadi kita kena sentiasa merendah diri. Daripada merendah diri ni tuan-tuan, kita akan belajar banyak benda. Daripada merendah diri ni, kita akan belajar banyak benda, kita akan kenal ramai orang. Orang akan suka dengan kita. Sebab bila saya merendah diri ni lah, orang bawa saya. Tuan-tuan, saya pergi Thailand, saya nak cakap dengan tuan-tuan. Bila saya balik main Kedah, Tuhan duga saya tuan-tuan, duit sekupang tak ada. Duit tak ada langsung. Mana ada duit tak ada duit langsung. Sekupang pun tak ada dalam wallet. Bila saya balik main Kedah ni, mai pun duduk di rumah mak ni, mak duk bagi makan, kerja apa pun tak ada pada waktu tu. Tuan-tuan bayangkan, kerana sifat kita ni, kita rendah diri, kita rasa kita salah. Ada seorang ustaz ni mai ambil saya. Ustaz ni mai ambil saya tuan-tuan, dia pergi buat semua, pasport RM500 segala macam ni, dia urus semua daripada A sampai Z tu. Bawa dia kata hang ni salah banyak dia kata. Bawa pergi jumpa dengan tok-tok guru ulama apa segala ni. Sebab apa tuan? Sebab apa dia bawa kita pergi? Sebab dia tahu kita rasa kita ni salah. Sebab kita tahu kan yang kata-kata diri kita ni ada buat silap banyak. Jadi dia nak bawa kita, dia nak channel kita pergi jalan betul. Tapi kalau kita duk ego, orang nak channel kita tak? Tak ada mana. Orang nak kata, aku nak pergi tegur dia. Macam mana dia ego? Dia tak mengaku diri dia salah. Dia duk rasa diri dia hebat. Dia duk rasa dia lah perisik dunia. Dia lah segala macam ni. Payah aku nak pergi tegur dia. Macam mana? Kita bukan label tera-tera mana. Kita belajar pondok je. Contoh lah tuan-tuan kita beritahu. Dia duk rasa diri dia kemas sana. Nak tegur pun tak boleh. Jadi orang tak mau tegur kita. Orang akan terus membenci kita. Bila orang terus membenci kita, itu yang masalah jadi tu. Bila orang nak benci kita, orang menyumpah kita perkataan hukum ni. Bila orang menyumpah kita, tu yang jadi doa tu. Tu yang jadi doa. Pergi mengai tepi sungai. Ni kawan saya masuk ni. Ya ni Nazirul ni kan. Tanya dia dulu. Dia ni daripada kecil hidup dengan saya. Jadi dia tahulah saya punya ego macam mana dulu. Saya punya ego tuan tak ada kawan. Tak ada langsung kawan. Tinggal seorang diri. Orang nak kawan dengan kita pun takut nak kawan macam mana kan. Mai duk kawan lagi, dia cakap sikit kita terbiah. Tahu apa? Aku dekat universiti aku ni pun macam kita seorang lah hebat. Macam dalam Malaysia ni. Macam dalam Malaysia ni kita seorang je hebat. Orang lain tak hebat. Inilah. Ni conclusion dia. Ni saya nak bagi tahu. Cerita Jun aku pergi cari hang tak ada. Haram tu. Mai rumah. Aku baru duk tanya adik aku malang. Call tak angkat ni nak kena lempang je. Okey tuan-tuan. Dia cerita dia moral of the story macam jebat. Jebat dia tahu. Kami duk bincang dalam grup tuan-tuan. Kesalahan dia apa? Orang duk bincang lah. Orang kata kat saya, kenapa saya support kepada grup belah sedangkan saya Ultra Malay. Saya kata tak, masalah saya dah buat penerangan. Saya kata bukan sebab kira Ultra Malay ke apa. Saya Ultra Malay daripada sudut perlembagaan. Bukan kata daripada sudut perkauman. Jadi kita duk bincang. Masalah dia apa? Kak Azlan tuan nak ambil anak bawa balik. Sabar. Tunggu. Saya tengah duk tunggu jawapan daripada mereka. Saya tunggu jawapan. Hari Isnin ni saya akan call MKN untuk tuan Kak Azlan. Jangan jangan risau.
Okey, jadi dia masalah si Afendi Zainal Karak ni. Orang marah sebab apa? Orang marah sebab apa? Yang pertama sekali orang marah dia sebab statement dia tu. Terhadap golongan tabligh. Susah tak? Susah tak nak kata saya ni, masa saya post tu saya tak fikir panjang. Saya tak fikir panjang, saya mohon maaf kepada seluruh golongan tabligh. Dan saya juga merasa diri saya ni bersalah. Saya mohon maaf kerana memfitnah Tok Singa. Kerana saya memfitnah Long Tiger. Kerana saya menghina keluarga Jo. Susah tak tuan-tuan? Tak susah sebab salah ni datang pada diri dia sendiri. Saya dah tanya setiap seorang dah. Saya tanya, Tok Singa kenal tak dengan dia? Tok Singa kata aku tak ambil tahu saja. Aku tak kenal dia langsung. Yang aku tahu dia hina tabligh, aku pergi buat report. Tu saja. Bila kita tanya Long Tiger kenal tak dah? Long Tiger kata aku pun tak kenal dah. Aku kenal aku cuma nak bantu seorang ibu tunggal yang dia tipu. Tu saja. Tiba-tiba dia duk hina aku, dia duk kata aku macam-macam. Aku cuma nak tanya pasal ibu tunggal tu ya. Jadi semua tak kenal dah. Kita tanya Abang Jo lah. Abang Jo kata aku pun tak kenal malak ni. Aku pun tak kenal malak ni. Aku duk sokong YouTube dia dulu, duk tengok. Depa kata, dulu kita duk tengok dia kata. Logar pun cakap semalam di dalam live dia kata saya duk tengok YouTube dia, tapi bila kita tanya dia soal benda ni, dia pergi panggil kita paria tu, kita marah. Jadi itulah, dia benda ni simple. Benda ni simple saja, tak perlu nak tunjuk ego tinggi. Bila kita buat salah dengan orang, kita minta maaf lah. Kita minta maaf. Berpunca pada siapa? Fadilah Kamsah kata, nak settle masalah ni, cari punca kepada masalah. Ni ada dalam buku Fadilah Kamsah. Dia kata nak selesaikan masalah ni, cari punca penyebab kepada masalah ni. Masalah-masalah berlaku dalam hidup kita ni, dia mesti ada punca dah. Dia mesti ada kunci. Sebab apa masalah ni berlaku? Jadi kita pergi cari kunci dia tu. Ni saya tolong abang ada pula. Kunci dia ni sebab apa? Dia mungkin dia tak boleh fikir, kita tolong abang ada. Kunci dia mudah je. Kunci dia adalah kenyataan yang pertama sekali hang menghina tabligh. Tu yang menyebabkan hang berlaga dengan Tok Singa. Hang berlaga dengan Tok Singa. Jadi hang minta maaf. Saya tak perlu duk pusing-pusing. Tak perlu duk pusing-pusing duk kata dak saya ni bagi cadangan tak cadangan. Orang marah, orang trigger perkataan tu. Cakap je saya minta maaf banyak-banyak. Disebabkan saya terkilah pada waktu tu. Saya terkilah, saya terhina golongan tabligh. Terhina golongan tabligh. Mungkin pada waktu tu saya rasa diri saya ego lebih. Saya tak fikir masa saya post tu, saya tak fikir panjang. Orang boleh terima tuan-tuan. Orang boleh terima. Silat hari bulan, bila kita minta maaf tu, ustaz-ustaz akan masuk pergi tegur kita. Dia akan post kat kita, Assalamualaikum Afendi Zainal Karak, saya ustaz sekian-sekian ni, baguslah kamu, saya duduk mendoa supaya kamu ni berubah, eloklah kamu ambil pendekatan macam ni, minta maaf sebab ni pengalaman saya tuan-tuan. Ni pengalaman saya. Bila kita minta maaf, ustaz ni akan masuk. Ustaz ni akan masuk pergi tegur kita. Orang-orang tua-tua ni, veteran-veteran ni akan masuk pergi tegur kita. Baguslah buat macam ni. Saya memang duk harap kata kamu buat macam ni lama dah. Sebab kita tak mau. Orang Melayu sama Melayu duk berbunuhan apa segala. Orang akan tegur kita tuan-tuan. Dengan minta maaf. Tak susah pun. Dua perkataannya. Minta maaf. Dan silat hari bulan, kita akan jadi lebih famous lagi. Kalau kita nak famous, kita akan jadi lebih famous lagi. Ustaz-ustaz ni akan sayang pada kita. Dia akan bawa kita, bagus dia ni. Dia buat salah, dia minta maaf secara general. Secara awam dia minta maaf. Dia tak ada ego diri dia. Inilah orang yang kita nak. Silat hari bulan, orang tolong promote lagi kita. Inilah orang yang kita nak. Sebab dia gentle. Dia buat salah, dia minta maaf secara umum. Dia sedar diri dia salah. Nampak di situ. Tak susah pun. Perkataan dia cukup mudah. Saya minta maaf. Ini dak. Duk tak duk. Bila kawan ni pergi buat report, Tok Singa ni kaki betina. Tok Singa ni kaki judi. Jadi musuh pula dengan orang lain. Dia tak tahu pula yang follower Tok Singa ni pula beratus ribu. Jadi follower dia ni pula semua follow Tok Singa ni memang kenal. Sebab Tok Singa dia rajin turun. Dia rajin berjumpa dengan orang. Jadi orang hak follow Tok Singa ni kebanyakannya kenal dengan Tok Singa ni. Jadi orang akan menyumpah dia. Dan Tok Singa ni kita kena tahu juga dia ni golongan-golongan Pak Ustaz juga. Jadi bila menyumpah ni tuan-tuan, orang berdoa lah. Doa bukannya label-label macam kita ni. Doa tu kira label-label ustaz-ustaz doa ni mau tak jadi macam rebah hidup kita. Mau tak jual yang nak kacau je. Mau tak orang kata apa, mau tak jadi cacam rambah hidup kita. Senang ya tuan. Jadi minta maaf, tu yang pertama. Yang keduanya dia dengan Long Tiger. Dia pun ada masalah, dah fikir balik. Aku ada masalah tak dengan Long ni? Aku tak ada masalah dengan Long. Apa punca sebenarnya? Punca dia sebenarnya ada seorang ibu tunggal ni mengadu dekat Long, kata aku ambil duit dia. Long ni settle lah. Long panggil nak settle. Bukan nak pukul hang. Bukan nak pukul.
Tak mau sentuh pun. Nak panggil, nak settle, tapi bayar duit balik. Bila kita ambil hak orang tuan-tuan, kita mati esok kena tanggung. Jadi bila kita ambil hak orang, kita pulanglah balik. Sebab lah ni gaji YouTube kita banyak. Kan, gaji YouTube kita, contohlah ada dalam video YouTube mereka bagi tahu gaji dia 12,000. Kan, saya check tak sampai 12 lah, tapi tak apalah. Kan, 12,000. Apa masalahnya? Hang bayar balik, hang duk hantar bantuan kat polis tentera boleh untuk cari kabel supaya orang tak boleh sentuh hang. Tetapi hang boleh tak fikir, hang pergi bayar balik duit makcik tu 2,800, hang ada musuh tak dengan Long and the gang? Tak ada. Sebab simple je. Dia punya masalah dengan Long tu berkenaan dengan seorang ibu tunggal tu ya. Jadi pergi bayar balik duit ibu tunggal tu lebih kurang 2,800. Buat video minta maaf. Long, saya minta maaf sebab dulu saya terkasar bahasa dengan Long. And saya salah apa segala enak. Jadi Long boleh terima tak? Takkanlah orang ni marah nak pergi pukul dia. Tiba-tiba orang tu kata saya minta maaf. Saya rasa diri saya bersalah. Saya rasa diri saya rendah diri. Tiba-tiba orang pergi sepak muka dia. Tak ada tuan-tuan. Macam mana gangster manusia pun, bila kita pergi minta maaf kat dia, dia pun fikir tuan 3-4 kali, dia ni dah minta maaf, dia dah rendah diri dengan aku, takkan aku nak pergi pukul dia? Takkan pergi pukul dia. Kan? Jadi pergi bayar duit ibu tunggal tu. Tak ada masalah apa. Dengan golongan India. Dengan Abang Jo Prakash. Sebab apa orang India semua duk pergi cari dia? Sebab dia keluar kenyataan, dia panggil kluster Hindu Paria. Dia panggil, dia kata, dah lah, India ni dia tak boleh sebut berkenaan dengan agama dia, Hinduism. Dia tak boleh, tuan-tuan hina direct, cakap kat dia Hinduism, memang dia marah. Sama siapa pun lah tuan-tuan. Bila sebut tentang agama ni kan saya kata, agama ni kalau ikut daripada perang Napoleon, sampailah ke perang dunia pertama, dia panggil sebagai war to end all of war. Pada waktu tu, sebab apa orang di dunia berperang? Sebab agama aja tuan-tuan. Sebab agama aja. Gold, glory and gospel. Nak menaikkan agama Kristian. Nak menaikkan Buddha. Nak menaikkan agama Jews. Orang berperang pada waktu itu kerana unsur agama. Unsur agama. Kalau tuan-tuan baca lah tentang sejarah perang dunia ni, kebanyakannya perang kerana agama. Jadi agama ni satu sensitif yang amat tinggi. Yang boleh membuatkan orang berbunuhan. Jadi orang kata apa? Itu yang pertama. Yang keduanya adalah dia pergi sebut pula kluster. Dia sebut pula directly anak Hindu Paria dia panggil. Tuan-tuan, orang India ni tuan-tuan kalau sebut benda tu dia pantang dia. Jadi kita tahu tersalah dekat situ. Bila tersalah kat situ berat tuan-tuan. Tak berat tuan-tuan, simple je. Saya minta maaf. Saya minta maaf sebab saya panggil macam tu. Saya pada waktu tu marah sebab Abang Jo masuk campur di antara urusan saya ke apa, pandai lah nak minta maaf dengan orang, pandai lah. Jadi benda ni akan jadi berat tak? Tak akan jadi berat tuan-tuan. Takkan jadi berat. Benda ni simple. Tak ada orang nak pergi sampai cari di rumah pun. Sebab masing ini bukan pergaduhan di antara budak-budak. Kalau macam bayar saya tuan-tuan, macam bayar saya ni tak apalah. Orang kata apa umur 29, memanglah nak pergi bertumbuk semua. Ini dia 46 tuan-tuan. Abang Jo pun umur 40 lebih lah. Mereka tak fikir lah nak pergi katok tak katok ni. Ni semua orang tua-tua punya game plan ni. Mereka pun tak mahu dah tuan-tuan. Long Tiger pun 30 lebih dah. Dia duk fikir bisnes lah. Dia tak ada nak fikir lah pasal jalan-jalan nak bergaduh ni apa semua. Jadi benda ni simple je. Simple je dengan cara minta maaf. Dengan cara minta maaf tu je. Bukan susah pun. Ni saya buat live ni, saya tolong bagi tahu dekat dia ni. Kalau dia tak dengar juga, saya tak tahu nak kata lah tuan-tuan. Kalau dia tak dengar juga, saya tak tahu nak kata. Saya dulu pun orang nasihat saya, antaranya Syamil Adrian ni, Muhammad Syamil Adrian ni. Dia ada nasihat saya juga. Kat hang kena slow down sikit, hang salah ni cakap macam ni. Jadi kita dengar lah sebab dia daripada segi faktor usia dia lebih tua daripada saya. Dia sport rim dulu sebelum saya. Silap lah masuk bab sport rim lah. Dia lebih tua daripada saya. Jadi saya dengar nasihat dia. Saya dengar nasihat dia, sebab tu saya boleh kawan dengan dia sampai lah ni. Tapi kami berbeza pendapat. Ada banyak juga berbeza pendapat daripada sudut peta-peta kan. Saya pandai hati dengan dia juga kan. Kadang-kadang peta hak saya ada kan. Saya pergi tunjuk dia, weh aku jumpa peta baru. Aku dah tengok lama dah peta ni. Jadi kita pun jadi marah. Tapi orang kata apa, masih berkawan. Disebabkan orang kata apa, disebabkan kita ada give and take. Kita ada give and take. Kita ada tengok pro and con macam tu. Minta maaf tak rugi. Allah SWT naikkan darjat kita. Ya betul tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dulu, saya ni manusia yang paling dibenci dalam Malaysia. Siapa tak benci saya? Bila keluar je video macam tu. Siapa tak benci? Hak UMNO pun benci, hak yang PH pun benci, segala maknanya manusia benci. Saya keluar ni, tak boleh nak keluar tuan-tuan. Duduk dalam bilik, tak boleh nak keluar. Tetapi hari ni kenapa orang boleh follow saya balik?
Kerana saya minta maaf, saya tunjuk perubahan dekat diri saya. Itu je, simple je. Bukan orang nak tengok, bukan orang marah kat kita sebab kita ego. Orang kan kata apa, hang padan muka hang. Dulu hang ego sangat, hang rasa diri hang pandai sangat, baru padan dengan muka hang. Jadi bila kita rasa padan dengan muka kita tu, kita rasa betul lah orang ni cakap sebab aku dulu ego, kita minta maaf. Orang follow kita balik? Orang akan follow, orang akan naik darjat kita balik. Naik darjat tuan, saya dapat jawatan lagi. Dulu saya tak ada jawatan. Saya dulu pemuda UMNO biasa je. Tapi bila saya balik di kampung, saya dapat jawatan di kampung saya. Jadi orang kata kepada saya, tak apalah, lupakanlah benda lama. Janji hang dah minta maaf, hang dah pemula hidup baru. Tak apa, hang ambil hang apa nama ada follower, hang apa nama ni, orang kata apa? Layak untuk apa nama jawatan ni, hang bangku jawatan ni. Oh, nampak naik lagi, Tuhan bagi lagi pada kita. Tuhan bagi lagi pada kita. Tu orang kata tu. Tu orang kata dia simple lah tuan-tuan. 2 perkataan dia. Mohon maaf. Dah habis. Tak panjang cerita. Ini nak tunjuk ego. Aku kenal Panglima sana, tuan-tuan. Kita pun tahu fikir, tuan-tuan. Saya dulu nak pergi hantar surat dekat timbalan Panglima, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang lah, tuan-tuan. Nak kena jumpa, mula-mula pergi Mindes tu, nak kena menghadap dia punya korporal kat Pegang tu. Korporal kat Pegang tu dia tanya dulu, hang nak pergi jumpa siapa? Pegawai mana? Tingkat berapa? Punya nak jawab soalan tu, duk suruh dia telefon. Dia kata, kami tak boleh telefon. Cik telefon nak jumpa dengan pegawai tu, suruh dia turun. No. Lieutenant turun bawa kita pergi pula. Bawa kita pergi jumpa dengan depa punya kapten pula. Tak boleh jumpa tuan-tuan dengan timbalan Panglima ni. Ingat senang-senang nak pergi jumpa. Tapi dia nak tunjuk ego. Dia ingat kita bodoh. Dia habang kata dia pergi jumpa dengan timbalan Panglima. Tapi kita dah ada pengalaman dah. Nampak dia punya ego diri. Ego akan menunjukkan diri kita bodoh. Ego akan menunjukkan diri kita bodoh. Saya dah rasa dah dulu tuan-tuan. Hang cerdik macam mana pun disebabkan ego orang kata hang bodoh. Lah tuan-tuan. Kita tak terkenalkan dulu, kita tak banggakan dengan apa yang kita pegang dekat diri saya, dekat apa. Kita dapat street dekan. Kita dapat pointer tinggi, tapi orang respect tak saya pada waktu tu. Orang tak respect. Orang kata budak ni pergi jahanam lah, mampus lah, bodoh lah, bangang lah, merapu lah, isap dadah lah. Macam-macam orang kata. Lah ni ada orang kata. Orang tak kata, orang jadi, orang boleh dengar. Sebab apa orang boleh dengar? Sebab kita buang ego. Orang takkan respect orang yang ada ego. Saya dah rasa dah. Saya buat live dulu tuan-tuan ni. Dekat komen ni. Dekat komen ni penuh. Hang minum ketum lah. Hang tik batu lah. Hang ni lah. Orang tak respect tuan-tuan. Sebab apa orang tak respect? Sebab kita ada ego. Orang ada ego ni tak ada siapa nak dengar. Dia masuk untuk maki kita ya. Untuk maki kita. Tapi lah ni ada orang nak maki. Tak ada orang maki. Sebab apa? Kita buang ego kita. Kita boleh bertoleransi. Kita boleh berkongsi pendapat. Tu dia dalam live ni. Dia punya rintangan dia tinggi. Orang yang buat live ni rintangan tinggi. Dan dia kena faham. Kita tak boleh nak acu orang ikut kehendak diri kita. Tapi kita kena ikut kehendak dia orang. Kalau kita rasa kita nak jejak kaki dalam dunia live ni. Kita nak jejak kaki dalam dunia politik ni. Kita kena faham benda tu. Kita tak boleh buat semua orang faham kita. Walaupun kita rasa benda tu dah betul dah. Walaupun kita rasa benda tu dah betul dah bagi diri kita. Oh, aku ni betul. Aku mesti tegakkan benda ni. Tetapi tak semua orang faham macam kita faham. Tak semua orang faham macam kita faham. Kalau orang tu tak boleh nak terima, tak apa, kita cool down. Saya minta maaf. Tak apa, setakat ni saja. Mungkin saya faham setakat ni, tuan faham setakat tu. Tak apa, saya minta maaf. Tak susah tuan. Sebab kita nak suruh orang faham apa yang kita faham ni memang berat tuan. Memang berat, memang tak boleh. Sebab apa, kita berhadapan dengan masyarakat umum. Kita tak boleh nak suruh orang ikut apa kehendak kita. Tapi kita perlu tengok, orang kata apa, kita perlu main. Kita kena ikut arus. Kalau orang ni dekat ni, okey tak apa. Kita ikut setakat pemikiran dia. Kita ikut setakat pemikiran dia. Kita tak boleh nak tunjuk kita lebih sangat. Saya baca komen dulu tuan-tuan. Ni orang petani ya. Orang petani duduk mana? Hari yang masih. Saya orang petani rasa sakit saudara kita Malaysia hina tabligh kerana menghidupkan amalan. Orang petani duduk mana? Duduk di daerah mana? Wilayah mana? Saya suka pergi petani tuan-tuan. Saya cukup bagi tahu tuan-tuan. Badan saya naik duduk di petani. Badan saya naik duduk di petani. Saya pergi seminggu badan saya naik 30 kilo. Orang petani ni cukup suka masak tuan. Dia cukup suka masak. Kena sup ayam kampung. Kena ikan talapia bakar. Macam-macam tuan. Siput sedut. Ya Allah sedap tuan. Lepas tu kena apa lagi? Saya mula-mula pergi saya kena perkena tuan. Kena perkena. Saya kena makan apa benda? Kulit kaki ayam. Ya Allah pedas tuan-tuan. Kulit kaki ayam. Dekat cenok pedas gila. Macam-macam lah ada tuan-tuan. Beli pekan cenok tu. Saya gemuk di petani. Jadi sebab tu saya suka. Saya suka duduk di petani.
Kan, lepas tu sejuk dah, ya Allah tuan. Sejuk. Saya tidur tuan. Saya tidur di Binjai. Di Binjai tuan. Tidur di Binjai. Kan, rumah dia tu tak ada kipas, tak ada apa. Kita duk kata nak tak ada kipas, tak ada apa ni kan. Kita pergi minta dekat bini dia, ada kipas tak? Kita tidur di beranda, kemas. Bini dia kata, jangan tidur di beranda ni, sejuk ni, dia kata ni. Kan, satgi apa nama ni, kita abang dia apa, saya dulu PGA apa nama kak kita biasa dah tidur lautan apa semua ni, tak ada hal lah. Jangan buat pasal tuan-tuan. jangan buat pasal. Pukul 3 pagi tuan-tuan, 5 baju siap ketuk pintu rumah lagi, suruh buka nak masuk. Nak masuk minta kain selimut, sejuk gila punya. Di sana bongkak je, nyombong jamban, tak kenal gaya. Semua orang pernah buat silap, tapi berat sangat kan nak minta maaf. Bila kita minta maaf, jangan sekali kita ulangi perkara yang sama, ya betul. Kan, mana yang keras sangat hati tu, pergilah ambil zikir di Inabah. InsyaAllah lembut hati tu nanti. Hantu Melaka. Ikuan kita. Saya banyak berubah pi Inabah tuan. Saya banyak berubah pi Inabah. Saya tuan-tuan kalau nak ikutkan semua orang, saya tak puas hati. Saya tak puas hati sebab saya kena buang ajar, saya tak puas hati ni, tak puas hati, macam-macam tak puas hati. Bila mengadu ke ustaz abang Pak Guru kata, kan, kita ni kalau nak follow jalan apa nama ketuhanan ni, kita kena maafkan semua orang. Kita naik penin tuan-tuan. Maafkan semua orang. Mana boleh maafkan? Aku ni tak puas hati ni, aku kena macam-macam, kena maafkan. Jadi duk amal zikir tu kan, lama-lama dia jadi macam aku malas fikirlah, aku serah pada Allah Taala, kan, minta Allah ampunkan dosa-dosa depa. Betul kan, bagus. Tok Guru apa nama Pak Guru Datuk Zulkifli ni bagus, dia banyak ubah saya lah. Kan, dia banyak ubah saya. Terbaik tuan, rendahan diri, istiqamah berterusan. Betul Syafiq, buang ego, insya-Allah hidup tenang. Saya dari kecil orang ingat budak macam saya ni makan dadah. Ayat Zahid Saya setuju apa yang dengan awak. Macam mana nak hilangkan ego Alif Syukri. Nak hilangkan ego Alif Syukri tu, kita tak payah nak ajar orang hilangkan ego dia tu. Somtan, kerabu kaki ayam. Kerabu kaki ayam. Tak boleh pergi. Pedas kau-kau punya. Kan? Elok rambut belah tepi. Jelas pula aku kan. Benda yang berat adalah untuk minta maaf pada semua orang. Walaupun kita salah ke ataupun betul, seringkali minta maaf. Itulah menjadikan kita merendah diri. Page Tom Riddle tutup terus ke? Page Tom Riddle ditutup oleh kerajaan dulu kan. Tapi tak apalah, tutup page tak apa, bagus sebab page tu tak guna bagi saya, sebab tu adalah sejarah gelap bagi diri saya. Duk rasa pandai lebih. Pasal akal manusia memang selalu bertukar-tukar. Kata-kata boleh buat kita tertipu. Ilmu dari Allah kepada Allah, untuk Allah tak ada awal dan akhir. Macam mana hang kekalkan ilmunya hang ada kat hang. Saya ilmu yang ada kat saya tu saya simpan lah. Saya cari ahli yang betul lah. Saya cari ahli yang betul. Sebab apa? Kita tak boleh nak tunjuk pandai secara live. Sebab saya belajar satu je. Bila saya buat live ni, saya belajar satu benda. Kita berhadapan dengan ramai orang yang kita tak tahu background mereka ni siapa. Yang kita tak tahu background mereka ni siapa. Kita tak boleh nak cerita bab-bab ni. Kadang-kadang mereka kaji lebih pada tu lagi. Mereka kaji lagi lebih pada tu. Saya tengok pendekatan Ustaz Auni. Bila saya WhatsApp dengan dia tuan-tuan. Bila saya WhatsApp dengan dia, apa yang dia cerita kat dalam ceramah dia tu tak habis banyak pun. Dia tak buka semua. Sebab tak kena ahli dia. Tapi bila dia WhatsApp dengan saya, dia hantar macam-macam. Kitab ni. Ustaz Auni ni dia punya perkajian dia lebih. Tapi dia cari ahli yang sama-sama dengan dia. Jadi tu yang saya ambil pendekatan. Tak semua benda ni kita boleh bincang dalam live. Kita tak boleh bincang dalam live sebab kita tak tahu audiens kita siapa. Dan kita tak tahu tahap pengajian dia tu sampai mana. Kadang-kadang dia tak boleh terima tuan. Bila dia tak boleh terima, apa yang akan jadi? Dia akan jadi musuh. Dan dia pula ada pengikut dia juga. Pengikut dia akan jadi musuh juga dengan kita. Jadi duk tambah musuh. Kena pula pengikut dia ramai. Pengikut dia pakat doa kita. Hampir jahanam lah. Jahanam sungguh lah kita tuan. Jahanam sungguh lah kita. Jadi kita tak boleh nak tunjuk pandai sangat. Itu yang yang saya belajar. Ini saya buat live ni khusus untuk dia lah. Sebab saya tengok keadaan dia ni dah teruk. Dah kritikal. Dah kritikal. Yang mana apa benda ni berbalik-balik. Mirror kepada diri dia. Tu orang panggil mirrorism tu. Buka pula pasal teori konspirasi ya. Jadi tu yang dipanggilkan sebagai cerminan tu. Bila kita buat kat orang tuan-tuan, dia akan jadi patah balik mai kat diri kita. Dan bila patah balik mai kat diri kita tu, kita bersyukur sebab dia patah balik mai kat diri kita. Kalau dia patah pergi kat anak kita, patah pergi kat cucu kita, jahanam tuan-tuan. Ni patah balik mai kat diri kita supaya kita sedar. Mana Tuhan sayang kat kita, nak bagi kita sedar. Jadi nak bagi kita tengok secara keseluruhan apa kesilapan kita.
Jadi kita kena kajilah kesilapan kita bila dah satu Malaysia benci kita. Bukan kita nak pergi buat video, oh saya ni sebagai seorang dalam NGO ni memang ramai musuh saya. Itu biasalah bagi saya. Memang ramai. Kita sebenarnya hidup ni kita tak mau cari musuh. Yang kita duk pergi bangga, duk pergi hebat orang. Oh, bila saya duduk kedudukan ni memang ramailah musuh saya. Memang ramailah orang tak suka kat saya. Memang ramailah orang nak jatuhkan saya. Memang itu biasa bagi diri saya. Patut kita hidup di dunia ni bukan kita nak cari musuh. Kita nak kena habang, oh bila saya duduk kedudukan kat sini ramailah musuh saya. Jadi saya minta maaf lah kepada musuh-musuh saya. Kalau saya ada khilaf, saya ada salah dan silap, saya mohon maaf. Janganlah kita bermusuh. PM saya mesejlah secara elok-elok, bagi tahu apa masalah kamu terhadap diri saya. Mungkin kita boleh settlekan benda ni. Ini dak. Oh saya ni biasalah kedudukan saya macam ni. Saya padahal tak nak jawatan apa pun. Kita hak pegang jawatan sebagai penasihat. Ni nak kemas dah ni. Tak ada pun duk buat video duk gelak. Jadi orang jadi lagi marah, lagi bertambah musuh. Haram jadah dia ni. Orang memusuh dengan dia ni sebab salah diri dia. Kot dia nak minta maaf. Dia boleh duk pula. Itu yang marah habis ke semua orang tu. Sebab apa? Sebab bukan salah orang. Kalau kita nak sebut semua salah orang, payah tuan-tuan. Sebenarnya salah mai pada diri kita. Muhung ya, saya hidup dengan menyalahkan orang lain, saya rasa rugi. Saya rasa rugi sebab apa? Sebenarnya orang-orang ni dia nak tunjuk kata kita ni salah, nak suruh kita berubah. Untung tuan-tuan kita ada musuh. Ada musuh lah dah. Untung tuan-tuan kita ada orang macam ni. Dia nak tegur kita. Dia nak abangkan kita kata hang salah. Jadi kita sedanglah diri. Kita sedang diri, kita boleh belajar banyak benda. Tapi kalau kita duk rasa kita pandai lebih, tak ada apa tuan. Tak ada apa, makin ramai musuh. Betul tu kita tak boleh nak buka semua sebab nak elakkan fitnah sesama kita nanti ya hantar belaka ikuan kita. Setiap apa yang disampaikan semuanya ada manfaat kalau pandai guna akal di ilmu niat yang baik. Terbaik tuan banyak berkongsi ilmu. Terima kasih. Tuan umur berapa tu? Saya umur 29 tahun. Saya umur 29 tahun tapi bila saya jebak diri dalam live ni, banyak saya yang saya daripada dulu lagi saya menghormati veteran sebab tu ramai orang tua banyak tegur saya. Antaranya adalah saya sebutlah sikit-sikit nama Ayah Ken. Lepas tu siapa lagi Tok Singa sendiri pun banyak tegur saya. Lepas tu siapa lagi? Apa nama ni, Ustaz Mat Tamizi, Ustaz Mizi daripada Pulau Pinang. Lepas tu siapa lagi? Banyaklah banyak duk tegur kita. Jadi orang kata apa? Disebabkan apa? Sebabkan kita merendah diri, kita minta maaf. Kita rendah diri, kita minta maaf. Dugaan saya lagi teruk tuan-tuan. Dugaan saya lagi teruk. Daripada dia baru hina tabligh. Dia panggil dekat ulama zakat naik. Saya ni punya dugaan tuan-tuan sendiri tahulah. Tuan-tuan sendiri tahu. Tapi kenapa orang boleh terima kita balik? Sebab kita buat perubahan. Sebab kita buat perubahan, yang pentingnya orang nak tengok kita berubah. Bila kita menjadi ikon seseorang tu, bukan kita nak suruh orang tu ikut kita. Bukan kita nak susah tuan-tuan, kita nak suruh orang ikut kita ni, kita nak lentuk buluh ni. Bukan kita nak lentuk, buat lain lah kita buat live untuk kindergarten, untuk tadika, untuk budak tadika. Saya buat live ni untuk budak-budak kindergarten. Boleh lah. Ini kita berhadapan dengan ramai orang macam-macam jenis. Macam-macam jenis grade macam-macam. Grade macam-macam dalam kerajaan. Hak ada PhD, hak ada master macam saya cakap tadi, hak ada degree sampai 3-4 degree macam-macam. Kita tak tahu. Bukan kita tahu. Hak duk tengok kita sampai 400, kita tahu siapa background ni apa. Boleh 400 ni kalau ikut daripada ratio Facebook lebih kurang dalam 20,000 orang. Kita boleh kenal 20,000 orang tu siapa dia? Tak taubat tak kenal kan? Taubat tak kenal. Sebab tu kita kena jaga perilaku kita. Al-Fatihah untuk arwah Abah Hanum. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Abang Hantar Melaka. Terima kasih atas pencerahan. Sama-sama kita mula belajar. Cik Muhammad Nur, Abang Ain Ali Aida. Tak mahu tulis buku kah? Ramai akan beli. Tak mahu. Saya nak tulis buku apa tuan? Saya nak tulis buku tentang teori konspirasi. Kalau saya tulis buku tentang teori konspirasi, tuan-tuan akan jadi macam kepala saya dulu lah. Jadi sebab benda ni semua rugi lah. Sebab benda ni semua rugi. Sebab bila kita fikir balik tuan-tuan, bila kita mati ni, Tuhan nak tanya kita pasal teori konspirasi. Nak tanya kita pasal buku Ligotti. Nak tanya kita pasal buku Peter Snow. Nak tanya kita pasal buku T.N. Harper. Tuhan tak tanya kita. Malaikat tak tanya kita tentang pasal benda tu. Tak tanya tuan. Lebih baik kita pergi cari kitab-kitab agama. Kita pergi cari tok-tok guru ustaz. Belajar kitab mana. Sebab kita hari ni duk baca buku merepek banyak. Duk pergi baca buku awak. Tuhan nak tanya kita pasal Illuminati. Nak tanya kita pasal siapa dia keluarga keluarga Merovingian.
Siapa dia keluarga Octavian? Mampu pikat mereka lah tuan-tuan. Mampu pikat mereka. Mereka nak jadi apa, mampu pikat mereka. Yang pentingnya tuan-tuan, dunia ni sementara. Mati tak tahu bila. Mati tak tahu bila. Yang pasti mesti mati. Dan bila mati, malaikat tak tanya kita. Mungkin nakir tak tanya siapakah keluarga Octavian. Siapakah keluarga Merovingian. Siapakah Illuminati? Siapakah Rothschild? Siapakah George Soros? Dia tak tanya tuan-tuan. Tak tanya. Jadi bila saya nak tulis buku, saya duk fikir kan. Takkan aku nak tulis buku tentang Sigmund Freud? Kan? Esok aku duk menyesatkan lagi ramai orang dengan teori-teori bangang. Kan? Buku teori konspirasi ni khayalan je. Duk berteka-teki. Ya betul. Dia banyak teka-teki tuan. Kan, lepas tu nak simple nak susun teka-teki tu, nak bagi orang faham, dia kena ada ahli dia. Kan, dia bukannya boleh tiba-tiba nak tulis bagi tuan-tuan faham, tak boleh brain tuan-tuan. Macam saya duk buat kan saya bagi tahu. Bila saya sebut tentang tu, saya sebut kat tuan-tuan tentang perjanjian Barbosa semalam. Fui, pakat terus saya. Dia kata hang ni lah banyak tengok cerita Pirate of Caribbean lah, apalah segala minit. Itu baru saya tunjuk perjanjian Barbosa. Saya tak tunjuk lagi Trisula. Lagi kalau saya tunjuk Trisula, saya claim sebagai Raja Atlantis. Pakat pening semua. Lagi tak boleh brain. Oi, nak haram Trisula. Lagi benda ni merapu tuan. Benda ni merapu. Benda tu memang wujud. Benda tu cerita Pirate of Caribbean tentang Barbosa tu memang wujud. Barbosa ni nama dia Kapitan Duarte de Barbosa. Nama dia Kapitan Duarte de Barbosa. Dia memang wujud cerita-cerita. Hak mereka buat filem tu semua wujud cerita tu. Bukan tak wujud pun. Captain Jack Sparrow tu Panglima Awang. Memang wujud dia berkaitan dengan salah silah sejarah tanah Melayu juga. Ada kena mengenal sikit. Dia tentang 3 bintang tu yang dia sebut tentang bintang yang boleh dibaca oleh orang kata apa, oleh wanita saja tu. Sebab apa dia kata bintang itu boleh dibaca oleh wanita saja? Sebab dia menunjukkan, dia panggil golden hexagonal, semenanjung emas. Jadi emas ni tuan-tuan, orang lelaki nampak tak emas? Orang lelaki nampak emas tak? Orang lelaki tak nampak emas tuan-tuan. Orang lelaki dia tak nampak emas. Yang nampak emas banyak ni siapa? Orang perempuan. Dia cerita tentang semenanjung emas. Jadi 3 bintang yang dia panggil sebagai Catalina tu. Catalina tu adalah Astra Vora. Sebab tu atas buku tu dia tulis sebagai Vora. Jadi dia dalam perjanjian mana ada 3 bintang tu merangkumi apa? Di dalam cerita Pirate Caribbean kan dia bagi tahu. Bintang tu menunjukkan kepada apa? Bintang tu menunjukkan kepada daratan, menunjukkan kepada pulau. Jadi pulau tu ni tanpa 3 pulau tu. Pulau tu Western Samoa, Tok Kilau Island dengan The Cook Island. Cuba tuan-tuan susun tak? Betul tak pulau tu? Bawah pulau bentuk bintang tu sama tak? Bentuk bintang tu macam tu kan? Tok Kilau Island, Western Samoa, The Cook Island. Bawah tu ada apa? The New Island. Bawah lagi ada apa? Australia. Jadi sama tak? Bentuk dia sama tak? Macam buku Barbosa. Sama lah tuan-tuan. Ada tak perjanjian tu? Awak pula tak ada. Saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan. Dalam live lagi saya tunjuk. Memang dia berdasarkan cerita yang betul. Jadi tuan-tuan tak boleh nak brain lah benda tu. Saya tunjuk. Belajar konsei tulisan Jawi sebab banyak kitab dalam Jawi. Akulah yang sangat lemah konsei Jawi. Gula tu bukan manis, tapi nak manis kita perlu gula. Tak ada awal akhir. Gula saja yang tahu manisnya something for nothing from ni. Surah Anfal 20 Tobik tak sabar nak dengar. Tuan ngaji kita nanti boleh buat live syarah pada kami orang awam ni. Hector Smith Barbosa. Dia buku dia, tajuk dia. Hector Smith Barbosa tu dalam filem Pirate of Caribbean. Dia kapitan tu nama dia Duarte de Barbosa. Ni. Ni perjanjian dia. Federation of Malaya Bill. Dia sebut apa tu? The Cook Island, Tokelau Island, Western Samoa. 3 pulau dia sebut. Gazette tak? Bila saya sebut Malcolm McDonald, dia berkata McDonald. Apa ni? Honor Mr. McDonald. Nama penuh dia Sir Malcolm McDonald. Dekat ni dia tulis Honorable Mr. McDonald. Nama penuh dia Sir Malcolm McDonald. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan become an independent sovereign member of the Commonwealth. Berkaitan dengan kemerdekaan Tanah Melayu. Ni. Di bawah apa? Wellington, New Zealand. Printed under authority of New Zealand government by R.E. Owen. Government printer 1957. Tak boleh brain tu.
Tak boleh brain tuan-tuan. Slow pula suara. Tak boleh brain Lupa pegang ni. Ada penyanyian ni. Bukan tak ada. Catatan Albuquerque. Sekejap. Kapai apa ni? Kapai apa? Kapai apa ni? The Flying Dutchman. The Flying Dutchman. Tak boleh brain tuan-tuan. Tak boleh brain Wujud The Flying Dutchman. Samuel tengok gelak kan. Wujud Flying Dutchman. Samuel tengok tak boleh brain tu lagi. Tu kita malas ni Semalam baru je Google Map. Alhamdulillah. Tapi saya malas nak pergi isu ni. Buang masa kita nak tahu cerita sebenar tak sebenar. Nanti kita tahu ni lah. Kita tahu nanti bila kita mati nanti esok di padang mahsyar nanti kan akan dibentangkan semua. Jadi pembacaan ni dia ada satu untuk mengelirukan kita, satu untuk tarik minat kita nak bagi seronok ke arah tu. Jadi kita tak perlulah nak ikut depa punya teori konspirasi ni dibuat untuk tarik minat orang untuk seronok ke arah tu. Untuk seronok pergi ke arah tu. Jadi dia akan lupa lah bab-bab pengajian agama ni. Macam saya dulu lah. Dia akan lupa bab-bab pengajian agama ni. Jadi kita nak tahu cerita benar tak benar tentang benda ni. Esok kita mati kita tahu Esok kita mati kita tahu kita tahu sikit-sikit jadilah. Untuk nak faham jiwa Malay, ajar luar Malay sila get out. Melayu ni memang bangsa yang terhebat lah di dunia. Tu je. Tu je. Jadi bila kita kata Melayu ni bangsa yang terhebat, kita kena jadi hebat lah tuan-tuan. Pahlawan Melayu dulu tuan-tuan, dia bukan gangster. Pahlawan Melayu dulu para ulama. Antaranya siapa dia? Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Tu salah seorang dia yang mati di Pancung, yang ada kubur dia, makamnya di Patani tu. Dia salah seorang pahlawan Melayu yang menentang British dan juga Raja Ligo. Jadi pahlawan-pahlawan Melayu ni semua tok-tok guru agama. Semua tok-tok guru agama. Tapi lah ni kita nak jadi pahlawan Melayu, kita kena jadi gangster. Kita kena jadi gangster baru jadi pahlawan Melayu. Tak tuan-tuan, jadi terbalik. Patutnya bila nak jadi pahlawan Melayu ni, benda pertama hak kita perlu buat apa? Kita kena asah dulu ilmu agama kita. Kita kena pergi cari tok-tok guru. Kita kena pergi cari tok-tok guru. Kita kena pergi cari mursyid-mursyid ni dulu. Jadi kita kena pergi belajar ilmu agama. Barulah kita boleh jadi pahlawan Melayu. Macam mana kita duk sebut tentang pahlawan Melayu. Sebab pahlawan Melayu yang ada di tanah Melayu dulu, semuanya daripada alim ulama. Kalau kita tengok apa nama ni orang kata apa? Sultan An-Nasir Ad-Dunya Nawaddin, Sultan Melaka. Jadi dia sebut pada tu sewaktu Kapten de Souza Coutinho nak tembak dia.
Dia kata apa? Dia kata tidak akan luntur imanku. Tidak akan luntur imanku. Jadi ayat dia, tu orang kata apa, pahlawan-pahlawan Melayu dulu. Pahlawan Melayu lah ni nak kena jadi perisik Itali baru nak boleh jadi Ultra Malay. Salah tuan. Patutnya kalau kita sebut tentang The Great Malay, The Great Malay ni mestilah dia, kalau tuan-tuan tengok kalau kita tengok baju Melayu pun berdasarkan rukun iman. Jadi nak jadi pahlawan Melayu ni kena pergi cari kitab-kitab dulu. Kena pergi belajar ilmu kitab, kena pergi belajar ilmu agama bagi kuat dulu. Barulah pada waktu tu dia boleh jadi pejuang agama dan bangsa. Aku sekarang fokus kitab-kitab yang hang bagi suruh translate tu, yang tak leh brain hang tunjuk tu dah basi. Yang tak leh brain hang tunjuk tu dah basi. Asal kutih baru jantan. Terbaik bos, perkongsian yang bermanfaat. Gangster Melayu, kakak lawak Jadi dia bukan ni tuan, bila nak sebut tentang The Great Malay. Tuan-tuan macam saya barulah ni saya kaji tentang salah silah ulama tanah Melayu tentang Al-Qurani. Al-Qurani apa benda tu satu lagi saya duk kaji tentang salah silah dia, macam mana dia bawa agama mai ke tanah Melayu kan. Tuan-tuan tengok semua para ulama. Semua para ulama berjuang dulu. Dan para komando dulu, kalau tuan-tuan sembang tentang komando hak duduk barisan pertama peperangan di tanah Melayu, barisan pertama adalah golongan ulama. Sebab tu paling banyak ulama mati. Hak yang belakang ni barulah hak biasa-biasa. Baru hak biasa-biasa, baru orang kata hulu balang. Hak depan semua tok guru. Orang suruh mengaji agama tapi sekarang masuk geng mak lipat. Tu yang jam buat ni. Dalami ilmu agama dan dekati alim ulama, menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Selagi kita belajar agama, selagi itulah betapa jahilnya kita. Tajul muluk pun kita fail, malulah. Sebab tu ni ayah masuk jangan jadi gangster RM100, sudahlah boleh jalan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok kita duk sembang pasal perjuangan akhir zaman. Awak, kita berani ke tuan-tuan? Macam mak saya tanya soalan pada saya kan. Dia tengok cerita Bahubali. Dia tengok cerita Bahubali, dia tanya saya, esok ni perang ni, hang berani tak kalau nak pergi perang macam ni? Tuan-tuan, kalau kata kita biasa gangster ni main dengan parang, selang-selang ni tuan-tuan, taubat tak berani Hak berani duk perang ni sebab apa? Dia letak satu je. Kalau tuan-tuan tengok tentera Al-Qassam, depa berani perang atas sebab apa? Sebab yang pertamanya depa sembahyang jemaah tak pernah tinggal. Mana mereka pernah tinggal sembahyang jemaah? Sembahyang tahajud setiap malam. Zikir setiap masa. Mereka punya panglima tentera mereka semua hafiz dengan hafizah. Hak perempuan duk pegang senjata, tuan-tuan ingat apa? Tukang masak. Semua hafizah. Semua Quran duk dalam dada semua. Sebab tu mereka berani mati. Cuba kita hak pergi togel macam ni. Taubat tak berani Bagi AK-47 suruh pergi perang. Tobat tak pi tuan-tuan. Duk fikir anak bini di rumah, duk fikir nak pi mancing, duk fikir macam-macam, duk fikir tobat tak berani tuan-tuan. Tuan-tuan tak payah duk sembanglah. Saya ni akan berani berjuang menentang Yahudi bohong bagi pistol suruh pi. Tobat tapi saya berani kerak jari, tobat lari balik. Terketak-ketak dengan duda duduk sini. Sebab tak ada nilai agama tu, tak ada nak bertahan. Tobat kan. Bohong ya. Saya duk fikir betul. Mak saya tanya soalan senang kalau kata macam ni punya perang lah, dengan berparang apa semua, hang sanggup tak pergi masuk dengan medan perang macam ni? Tobat tapi tuan-tuan. Duk fikir macam-macam. Aku muda lagi ni, umur 29 kan. Bini pun duk muda lagi, tak dan seronok habis lagi, takkan nak matilah. Bagilah orang tua bilu tu. Dia jadi macam tu. Dia bukan nak fikir pasal akhirat lah. Sebab apa? Sebab tak ada pendidikan agama. Sebab tu duk berperang. Kalau tuan-tuan tengok Hifzuddin, tentera Hifzuddin, tentera Al-Qassam, bukan jalan-jalan. Bukan biasa-biasa punya. Tuan-tuan tengok hak perempuan duk pegang senjata AK-47 tu. Awak ingat biasa-biasa? Dia baca Quran tak tengok orang tuan-tuan. Dia baca Quran tak tengok orang. Semua geng hafizah semua. Sebab tu mereka berani. Sebab mereka dah tahu dah, aku mati ni dah tentu dah janjinya adalah syurga. Kita ni duk fikir dunia tak habis lagi. Gaji aku ni sebulan 6,000. Kalau kata aku pergi perang mati, esok mati ni bini aku dapat pencen 60%, 4,000. Dia kahwin pula dengan lelaki lain, tak boleh ni. tak boleh jadi ni. Duk fikir macam tu. Duk fikir taubat, fikir macam tu bohong lah. Kita bersama ya.
Duk awal akhir baru rambut abang 4 sampai sini. Kita sembang kari, kita champion. Kita sembang kari, kita champion. Betul ya Mamat Syemirin lah. Bak sembang kari memang kita champion lah. Tak payah kira lah. Panji 13 kan. Panji 313. Takbir. Allahu Akbar. Kita menentang keganasan ke atas umat Islam. Bagi AK-47 zombie perang di Palestin, lari balik. Lari balik. Taubatlah kecil telok kan. Masuk red zone selok masa. Masuk red zone selok masa lencun. Pergi perang lidah kat parlimen. Kan. Tambah-tambah geng PUBG. Lari tak cukup tanah. Main game boleh lah. Kan. Betul tuan-tuan. Kan saya nak bohong. Sebab hak duk perang tuan-tuan. Hak mereka berani ni. Sebab apa? Agama kuat lah diri mereka. Sama juga macam pahlawan-pahlawan Melayu dulu hak duk menentang British. Tuan-tuan ingat British main ramai tuan-tuan. Memanglah kita senjata lengkap. Dengan meriam kita hebat apa semua. Tapi mereka main ni berapa biji kapal main serang kita. Tapi kita berani perang dengan mereka sebab apa? Jihad tuan-tuan. Sebab jihad. Saya duk baca buku sejarah Melayu tuan-tuan. Semua cerita pasal jihad. Semua cerita tentang ilmu agama. Semua cerita macam saya sebut tadi. Sultan An-Nasir Ad-Dunya Nawal Ad-Din. Dia menyebut tentang tidak akan luhur aku punya iman. Di waktu Kapten de Souza Coutinho nak tembak dengan dia dengan meriam kan. Maknanya pahlawan-pahlawan Melayu dulu berperang, mereka asah agama dalam diri mereka. Para alim ulama. Tapi kita hari ni duk sembang, perang akhir zaman. Kita akan bangkit menentang kerajaan Yahudi laknatullah. Tu, pijak bendera Israel, bakar bendera Israel. Kami menentang Israel. Bagi AK-47 hampir perang dengan Israel, lari balik macam tu. Oi, tak boleh. Bini saya muda lagi. Ustaz, bini saya muda lagi Ustaz. Sagi saya mati lagi. Bini saya kahwin dengan orang lain, roh saya tak tentram. Roh saya tak tentram Ustaz. Kan bini saya segok ni. Kan orang lain pitala pula bini saya kan. Roh saya tak tentram Ustaz. Kan. Makan ubat dah ni. Ni seorang lagi sama agak ni duk sembang pasal perang akhir zaman agak, tapi duk fitnah orang tu. Panji hitam dah sedia. Kan. Panji hitam dah sedia. Kita ni daripada Ufuk Timur akan bangun menentang kerajaan Yahudi laknatullah. Terdia ayat hebat. Ayat hebat. Bagi senjata pergi perang. Lari. Silat hari bulan tu. Pakcik-pakcik kat masjid tu. Hak umur 60-75 tahun hak berani. Sebab apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi masjid, mana ada orang muda? Pergi masjid semua 50 tahun ke atas je. Kira-kira hak palung-palung tu. Tok siap, tok imam hak tu lah. Pergi perang. Hak lain duk tidur di rumah. Teori perang. Bila berlaku perang, ulama dan agamawan akan dijadikan naungan. Tapi bila perang habis, agamawan jadi dikawal dan dipenjara. Buku On War karya Karl von Clausewitz. Ni pun dia, siapa hak kaji dia tahu kan. Dia tahulah takat hang nak pergi perang dengan bawa hang punya semangat dan hang punya. Tuan-tuan, Hitler perang sebab apa? Hitler perang sebab dia ada dendam kat atas agama. Dia nak naik agama. Dia boleh tak dia pergi turun main cowboy macam tu? Dia pun tak berani tuan-tuan. Dengan misal pendek dia tu cari nak bancung. Dia pun tak berani tuan-tuan. Tapi dia tanam dia punya agama dalam diri dia. Macam tu juga hak lain-lain perang Napoleon. Dia tanam apa? Dia tanam dalam diri dia apa? Dia tanam gold, gospel and glory. Dia tanam gospel. Cuba dia pergi togel macam tu. Tak boleh tuan-tuan. Sama agak macam Islam. Cuba pergi togel macam tu. Tak letak keyakinan pada agama. Tak boleh tuan-tuan. Bohong ya. Lari balik macam tu. Kan? Esok suatu masa kita perang macam zaman Nabi. Peralatan yang canggih tak berguna. Dah. Betul tak Syafiq? Agama juga kena nombor 1. Hak tu saya tak tahu. Hak tu saya tak tahu. Kena tanya ustaz-ustaz ni. Dia tahu. Yang handa perang guna formula kekasih Allah. Ya betul. Takkan nak pergi perang. Pergi cat cibo perang kan. Bawa telok ya. Saya ni pakai minyak dop 8 inci. Saya tak nak goyang. Kan? Sayang dunia. Sayang bini. Cinta dunia. Taubat tapi ya. Kiamat tapi. Duk sembang boleh sembang ni. Kita membela agama. Bakar bendera Israel. Pergi bakar depan Netayu. Tak berani. Aduh. Nak berhenti rokok pun ketak bala kan. Ketak bala kan. Perang PUBG boleh lah kan. Perang PUBG boleh lah. Lalu kira apa tuan Ui, pukul 5 dah. Duk kali tadi duk kata sampai 4:28 ya. Okey tuan-tuan, sekat tu saja tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.